Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Video pada kali ini adalah berkenaan dengan bab 2, biologi sel dan organisasi sel bahagian 2. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 2.3 proses hidup organisma multisel, menghubung kait keunikan struktur sel khusus dengan fungsi sel dalam organisma multisel, mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel, mencerahkan kepadatan komponen sel tertentu dengan fungsi sel khusus dalam organisma multisel, menghuraikan kesan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi tertentu komponen sel bagi sel tertentu dalam organisma multisel. 2.4 Aras organisasi. Membuat urutan aras organisasi sel dalam organisma multisel, mengenal pasti sel, tisu atau organ dalam suatu sistem organ, berkomunikasi tentang sistem organ dengan fungsi utamanya dalam organisma multisel. 2.3 Proses hidup organisma multisel. Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi yang tertentu sahaja. Gambar foto 2.4 menunjukkan beberapa jenis sel manusia yang mengalami pengkhususan untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh pertama, sel darah merah, di mana sel darah merah merupakan sel yang tidak mempunyai nukleus, berbentuk dui cekung dan fungsinya ialah untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. Kedua, sel otot. Sel otot tersusun dalam bentuk gentian multinukleus dan berjalur, mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Ketiga, sel darah putih boleh berubah bentuk dan fungsinya ialah memusnahkan patogen. Seterusnya, sel epitelium. Sel ini merupakan sel yang nipis dan lepir, melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Sel saraf berbentuk unjuran panjang dan halus, berfungsi menghantar impas saraf. Sel sperma mempunyai ekor yang panjang untuk membolehkannya berenang ke arah ovum di tiub falopio. Bahagian kepala mengandungi nukleus yang membawa satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Gambar foto 2.5 menunjukkan beberapa jenis sel tumbuhan yang mengalami pengkhususan untuk menjalankan fungsi yang berbeza. Pertama, tiub tapis. Tiub tapis merupakan turus silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung, mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Salur xilem berbentuk salur berongga yang panjang dan bersambung, berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok. Sel mesofil palisad terdiri daripada sel berbentuk silinder yang panjang, disusun secara tegak dan rapat-rapat antara satu sama lain. Mempunyai kepadatan kloroplas yang sangat tinggi. Susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sel mesofil berspan
Sel tersusun secara longgar dengan banyak ruang di antaranya. Ruang udara yang besar membolehkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisad. Sel pengawal. Sel epidermis yang terubah suai dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam, berfungsi sebagai mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ni merupakan liang yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan seterusnya, sel akar rambut mempunyai unjuran panjang yang menambahkan luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Baiklah, seterusnya organisasi sel dalam manusia. Dalam organisma multisel, sel-sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Tisu ni ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan disusun secara bersama untuk melaksanakan sesuatu fungsi yang khusus. Dalam badan organisma, tisu boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf dan tisu penghubung. Tisu epitelium. Tisu epitelium melapisi permukaan kulit dan permukaan berongga di dalam badan. Contohnya, rongga salur pencernaan dan pernafasan. Struktur tisu epitelium diadaptasi berdasarkan fungsinya. Misalnya, tisu epitelium pada kulit fungsinya untuk melindungi organisma daripada jangkitan, kecederaan, bahan kimia dan penyahidratan. Tisu epitelium yang melapisi trakea pula mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai cilium. Rajah 2.4 menunjukkan jenis-jenis tisu epitelium dan tisu otot. Pertama, tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esophagus. Ini gambar dia ya. Kedua, tisu epitelium melapisi permukaan peparu, rongga badan dan salur darah. Bentuk dia macam ni. Ketiga, tisu epitelium melapisi permukaan trakea dan bronkus. Ini dia. Dia ada cilium, cikgu cakap tadi kan? Ada cilia. Okay. Seterusnya, tisu epitelium melapisi tubu, kelenjar dan duktus ginjal. Okey, ini dia. Dan satu lagi, tisu epitelium melapisi usus kecil. Ini dia. Kedua ialah tisu otot. Terdapat 3 jenis tisu otot iaitu otot licin, terdapat di salur pencernaan, salur darah, salur kencing dan salur pembiakan. Kedua, otot rangka, terdapat di tangan dan di kaki. Dan ketiga, otot kardium, terdapat di dinding jantung. Ini pengecutan dan pengenduran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis di sepanjang salur pencernaan. Okey, kedua, otot rangka. Ini dia otot rangka yang terlibat dalam pergerakan terkawal. Otot rangka mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan. Okey, dan ketiga, otot kardium yang cikgu sebut tadi yang dekat jantung kan. Dia membina dinding jantung yang mengecut untuk mengepam darah ke seluruh badan. Pengecutan otot kardium adalah secara luar kawalan. Okey, yang ketiga, tisu saraf. Tisu saraf terdiri daripada neuron atau sel saraf. Okey, boleh lihat rajah gambar foto 2.6. Setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Okey, cuba sebut lagi sekali. Dendrit dan akson. Tisu saraf mengesan rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Okey, ataupun dikenali sebagai impas saraf ke otot atau kelenjar. Tisu saraf mengkoordinasi aktiviti badan. Seterusnya, tisu penghubung.
Tisu penghubung terdiri daripada pelbagai jenis tisu dan gentian. Tisu ini tersebar luas di seluruh badan dan mempunyai banyak fungsi. Salah satunya untuk memautkan organ-organ. Okey, ini tisu penghubung longgar. Okey, berfungsi memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya dan menetapkan organ-organ pada kedudukannya. Ini merupakan tisu darah. Okey, tisu darah ni fungsinya, darah berfungsi dalam pengawal aturan, okey, dan pengangkutan dan juga perlindungan. Okey, baiklah, seterusnya tulang. Tulang membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman. Rawan menutup hujung tulang untuk melindungi tulang daripada menjadi haus. Okey, tisu adipos, tisu penghubung yang menyimpan lemak di bawah dermis kulit dan pada permukaan semua organ utama. Dan seterusnya, tisu penghubung bergentian. Tisu penghubung jenis ini membentuk tendon dan ligamen. Tendon menyambungkan tulang dan otot, manakala ligamen menyambungkan tulang kepada tulang. Organisasi tisu dalam tumbuhan. Organisasi tisu dalam tumbuhan diringkaskan dalam rajah 2.6. Okey, tisu tumbuhan dibahagikan kepada dua, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem terbahagi kepada dua, iaitu tisu meristem apex, okey, dan tisu meristem sisi. Manakala tisu kekal pula terdiri daripada tiga, iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu asas terdiri daripada tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sklerenkima. Manakala tisu vaskular pula terdiri daripada tisu xilem dan tisu phloem. Tisu parenkima berfungsi untuk menyimpan kanji, protein dan air. Tisu ini juga boleh menjalankan proses fotosintesis. Tisu kolenkima berfungsi memberi sokongan kepada batang muda dan tidak berkayu. Ia biasanya berada dekat tumbuhan herba. Okey. Tisu sklerenkima pula berfungsi memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Okey. Tisu vaskular. Tisu vaskular terdiri daripada tisu xilem dan tisu phloem. Tisu xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian tumbuhan yang lain. Dinding tisu xilem yang berlignin memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Tisu phloem pula berfungsi mengangkut bahan organik seperti sukrosa, okey, dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Oleh sebab fungsi yang dijalankan oleh sel-sel adalah berbeza, sesetengah sel mempunyai kepadatan komponen sel tertentu yang tinggi. Kepadatan sesuatu komponen sel dalam sesuatu sel adalah berkaitan dengan fungsi spesifik sel tersebut. Jadual 2.1 meringkaskan contoh sel yang mempunyai kepadatan komponen sel tertentu. Jadual 2.1 menunjukkan hubungan kepadatan komponen sel dengan fungsi khusus sel. Okey, kalau lihat di sini, komponen sel yang paling banyak iaitu mitokondria berada di dalam sel jenis seperti sel sperma, okey, sel otot dan juga sel meristem tumbuhan. Okey, cikgu pergi dulu kepada sel sperma. Kenapa komponen mitokondria ni banyak? Okey, ini kerana sel sperma memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah uterus dan tiub falopio untuk mensenyawakan usid sekunder. Kalau soalan tanya, apakah komponen sel yang banyak dalam sel sperma? Jawapannya ialah mitokondrion. Terangkan jawapan anda. Ini penerangan dia.
Okay, sel sperma memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah uterus dan tiub falopio untuk mensenyawakan usid sekunder. Sebab kita tahu bahawa mitokondria ni dia menjanakan tenaga, menghasilkan tenaga, fungsi dia. Okay, kalau sel otot, misalnya sel otot penerbangan serangga ataupun burung. Jadi, dia memerlukan banyak mitokondrion kerana memerlukan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengendoran bagi membolehkan pergerakan dan penerbangan. Okey, dia banyak mitokondrion pada sel otot dia. Okay, kalau contoh sel meristem tumbuhan, mitokondrion komponen yang paling banyak ialah mitokondrion kan. Kenapa? Sebab memerlukan banyak tenaga bagi menjalani proses pembahagian sel secara aktif untuk menghasilkan sel baharu. Jadi berkenaan dengan mitokondrion ni ialah untuk maknanya memerlukan tenaga. Sel itu memerlukan tenaga yang banyak. Bermakna di situ ada banyak kepadatan komponen sel tertentu. Okey, komponen sel dengan fungsi khusus sel, iaitu yang contoh jenis sel yang tadi tu, sel sperma, sel otot, sel meristem tumbuhan, yang paling banyak komponen sel ialah mitokondrion. Itu maksud cikgu. Okay, kita teruskan kepada yang kedua. Okey, kalau yang ni kloroplas. Okey, komponen sel yang paling banyak yang dijumpai dalam sel mesofil palisad, sel mesofil berspan dan sel sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan. Okey, banyak sangat kloroplas. Apa fungsi dia? Kita tahu bahawa kloroplas ni menyerap lebih banyak tenaga cahaya, menyerap lebih tenaga cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Okey, yang ketiga, komponen yang ketiga, jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi. Dekat mana banyak? Dekat sel pankreas, dekat sel goblet pada epitelium, usus dan salur pernafasan. Okey, sel goblet pada epitelium, usus dan salur pencernaan. Dan satu lagi di sel hati. Okey, di mana fungsinya ialah meningkatkan, kalau sel pankreas ni fungsinya untuk meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan. Kalau sel goblet pada epitelium usus dan salur pernafasan untuk menghasilkan mukus, manakala di sel hati pula fungsinya untuk metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi dadah dan racun. Semua komponen sel menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan sel berfungsi pada tahap yang optimum. Okay. Kerjasama semua komponen sel umpama satu kilang yang mempunyai bahagian berlainan yang masing-masing dikhaskan untuk menjalankan sesuatu fungsi yang spesifik. Apakah yang akan berlaku kepada sel sekiranya terdapat kekurangan ataupun ketiadaan ataupun kegagalan fungsi sesuatu komponen sel seperti lysosom, mitokondrion, kloroplas dan ribosom? Apa yang berlaku pada sel kita? Kegagalan fungsi mitokondrion atau disfungsi mitokondrion boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut, otot menjadi lemah, masalah pendengaran dan penglihatan. Tay-Sachs merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh kegagalan penghasilan enzim dalam lysosom. Penyakit Tay-Sachs akan mengalami pertumbuhan terbantut dan terencat akal. 2.4 Aras organisasi. Organisasi sel dalam organisma multisel. Sengkumpulan tisu berlainan bergabung bersama untuk membentuk organ. Organ menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu tisu-tisu yang membentuk organ berkenaan. Misalnya organ jantung, terdiri daripada tisu epitelium. Ini dia, tisu epitelium. Kemudian tisu otot kardium dan tisu penghubung. Seterusnya tisu saraf.
membentuk organ jantung. Tisu epitelium melapisi ruang dalam jantung. Tisu otot kardium berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Tisu penghubung, contohnya darah, menghubungkan antara sistem-sistem organ. Tisu saraf pula mengawal atau ritma denyutan jantung. Setiap organisma multisel terdiri daripada banyak organ. Organ yang berlainan bekerjasama secara bersepadu untuk melakukan sesuatu fungsi khusus untuk membentuk satu sistem organ. Terdapat 11 sistem organ utama di dalam badan manusia, iaitu sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem saraf, sistem intergumen, sistem endokrin, sistem rangka, sistem otot, sistem urinari dan sistem pembiakan. Ini sistem organ utama di dalam badan manusia. Sistem respirasi. Organ yang terlibat ialah trakea, hidung, peparu dan diafragma. Fungsinya ialah pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Kedua, sistem endokrin. Kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Fungsinya mengkoordinasi aktiviti badan bersama dengan sistem saraf. Ketiga, sistem limfa. Organ yang terlibat ialah limfa, nodus limfa dan salur limfa. Fungsinya ialah mengekalkan keseimbangan bendalir badan dan mencegah jangkitan penyakit. Keempat, sistem otot, iaitu otot rangka, otot licin dan otot kardium. Fungsinya mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan bahagian badan yang berlainan. Kelima, sistem pembiakan lelaki. Organ terlibat ialah testis, kelenjar prostat dan zakar. Fungsi utama ialah menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Sistem pembiakan perempuan. Organ terlibat ialah ovari, uterus, tiub falopio, faraj dan cervix. Fungsi utamanya ialah menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. Sistem saraf. Organ terlibat ialah otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Fungsi utama mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. Sistem urinari terdiri daripada ginjal, ureter, uretra dan pundi kencing. Fungsi utama menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan. Sistem peredaran darah, jantung, arteri, vena dan kapilari darah. Fungsi utama mengangkut nutrien, gas respirasi dan hasil perkumuhan. Sistem pencernaan. Yang organ terlibat adalah mulut, esophagus, perut, hati, pankreas, usus kecil dan usus besar. Fungsi utama mencernakan bahan makanan kepada bentuk yang ringkas dan mudah diserap. Sistem rangka terdiri daripada tulang, rawan, ligamen dan tendon. Fungsinya ialah menyokong badan dan melindungi organ dalaman serta menjadi asas pautan otot. Dan akhir sekali, sistem intergumen iaitu terdiri daripada kulit. Fungsi utamanya ialah melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Gabungan semua sel organ dikoordinasi dan bekerjasama sebagai satu unit organisma lengkap. Urutan organisasi sel dalam organisma multisel ditunjukkan dalam rajah 2.8. Kita lihat di sini bermula daripada satu sel, kemudian menjadi tisu dan seterusnya tisu menjadi organ,
dan organ membentuk satu sistem. Okey. Sistem dalam tumbuhan dibahagikan kepada sistem pucuk, ini sistem pucuk, dan sistem akar. Sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, ni daun, pucuk, bunga dan buah. Okey. Batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Ni tak nampak ni, dapat menyerap ya. Dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Bunga pula terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Sistem akar pula terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air, berfungsi menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Baiklah, sekarang jom jawab soalan bersama cikgu. Soalan pertama, afid ialah serangga kecil yang menghisap cecair dalam tumbuhan. Afid ni ataupun kita panggil sebagai kutu daun. Afid memasukkan bahagian mulutnya ke dalam batang tumbuhan dan menyerap nutrien. Soalan dia, namakan cecair yang diperoleh daripada tumbuhan dan terangkan mengapa afid didapati kebanyakannya pada waktu siang. Okey. Jadi cikgu tunjukkan pada anak-anak, ini dia afid. Okey. Dia afid ni dia menghisap cecair dalam tumbuhan, okey, dan biasanya dia menghisap pada waktu siang. Okey. Soalan ni, namakan cecair itu dan terangkan mengapa dia afid ni didapati kebanyakannya pada waktu siang. Okey, jawapannya ialah cecair itu namanya subfloem. Okey. Dan kenapa pada waktu siang? Kerana fotosintesis berlaku pada waktu siang. Jadi, lebih banyak gula dihasilkan dan boleh diserap oleh afid. Okey, soalan kedua. X ialah organ pencernaan yang terdiri daripada sel-sel yang mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar yang tinggi untuk pencernaan protein. Apakah X tersebut? Dan terangkan jawapan anda. X ialah organ pencernaan. Jadi X tu ialah apa dia? Ni jalinan endoplasma kasar. Okay. Kalau jalinan endoplasma kasar ni dia ada ribosom kat sini. Masih ingat lagi apa fungsi ribosom? Fungsi ribosom adalah jawapan kepada penerangan awak nanti. Okey, apakah X? Okey, cikgu tanya apakah X? Okey, jawapannya ialah perut. Okey, X ialah perut. X ialah organ pencernaan kan. Okey, jadi apakah jawapan ataupun terangkan jawapan anda? Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang dihasilkan oleh ribosom. Okey, jadi perut ialah organ, dekat perut ni, ialah organ yang banyak mensintesiskan enzim untuk pencernaan protein. Jadi pencernaan protein di dalam perut. Okey, seterusnya soalan ketiga. Sel tumbuhan menjalani proses X untuk membentuk salur xilem. Okey, namakan proses X. Huraikan bagaimana salur xilem mengalami pengkhususan untuk mengangkut air dan garam mineral. Ni xilem. Okey, kita lihat anak panah ni adalah air dan mineral akan diangkut daripada akar ni. Okey, terus ke bahagian atas pokok, bahagian daun. Okey, namakan proses X, jawapannya ialah proses pembezaan. Okey, bagaimana salur xilem mengalami pengkhususan untuk mengangkut air? Ni jawapan dia. Salur xilem membentuk tiub yang berongga dan bersambungan. Okey, dia berongga dan bersambungan. Ini untuk memastikan pengangkutan air dan garam mineral berlaku secara berterusan. Sebab tu dia bersambungan. Okey, soalan seterusnya. Encik Arif ialah seorang petani
dia menggunakan racun rumpai untuk mengawal populasi rumpai di ladangnya. Racun rumpai boleh menghentikan pengangkutan mineral tertentu ke dalam tumbuhan melalui tisu akar rambut. Jelaskan mengapa. Okey, jadi petani ini iaitu Encik Arif, dia menggunakan racun rumpai, dia nak mengawal populasi rumpai di ladang dia. Okey. Racun rumpai dia boleh hentikan pengangkutan mineral. Okey, jelaskan mengapa. Ini kerana racun rumpai mengandungi racun respirasi. Racun rumpai akan memusnahkan enzim respirasi yang akan menghentikan respirasi sel. Okey. Jadi tiada ATP dihasilkan. Maka pengangkutan aktif untuk mengangkut ion tidak akan berlaku di dalam sel tumbuhan. Soalan seterusnya, terangkan bagaimana ameba dapat terus hidup dalam air tawar yang hipotonik terhadap sitoplasma organisma tersebut. Okay, hipotonik ni bermaksud di luar persekitaran ameba lebih cair berbanding di dalam sel ameba. Maka apabila kepekatan berbeza, di mana di luar lebih cair, air akan masuk ke dalam ameba secara osmosis. Tapi bagaimana ameba boleh dapat terus hidup? Kalau air terus-menerus masuk, sel ameba akan pecah. Tapi bagaimana ameba dapat meneruskan hidupnya? Ini jawapan dia. Ini ameba ya. Cikgu ada ambil gambar ameba yang ada pseudopodium kat sini. Saja nak tunjuk pada anak-anak. Ini pseudopodium. Dan kat tengah-tengah ni, ini merupakan makanan dia. Dia nak mengepung makanan ni. Okey. Okey. Melalui proses pengosmokawal aturan. Masih ingat lagi video yang pertama? Cikgu dah sebut perkataan pengosmokawal aturan kan? Di mana pengosmokawal aturan ni yang berlaku dalam ameba, dia melibatkan vakuum mengecut. Air akan meresap ke dalam ameba secara osmosis sebab air tawar mempunyai sifat yang hipotonik. Okey. Jadi air akan memenuhi vakuum mengecut sehingga saiz maksimumnya, Jadi kalau besarlah kan. Jadi vakuum mengecut akan mengecut dan mengeluarkan air dari ameba. Oleh itu, ameba tidak akan berkembang dan pecah. Maknanya ameba ini mengandungi vakuum mengecut. Bila air dah penuh dalam selnya, vakuum mengecut ini akan mengecut dan mengeluarkan air dari ameba. Maka ameba tak matilah dan boleh terus hidup dan ameba tu tak akan pecah. Sel ameba tak akan pecah. Okey? Soalan seterusnya. Banyak kanser bermula dengan tisu epitelium. Ini termasuklah kanser peparu, kanser kolon dan kanser kulit. Apakah dua sifat tisu ini yang menyebabkan kanser berlaku? Okey, ini jawapan dia. Tisu epitelium yang melapik peparu, kolon atau yang terdapat pada permukaan kulit merupakan lapisan paling luar kulit atau organ tersebut. Oleh itu, tisu epitelium merupakan tisu yang paling awal terdedah. Dia yang mula-mula sekali yang terdedah kepada sebarang bahan yang boleh menyebabkan kanser berbanding dengan tisu lain. Okey, faktor keduanya pula ialah kadar pembahagian sel yang tinggi dalam sel epitelium bermakna lebih banyak mutasi berkemungkinan berlaku secara spontan akibat kesilapan semasa replikasi DNA. Ini dua sifat inilah yang menyebabkan kanser lebih mudah berlaku dalam tisu epitelium. Okey, rumusan daripada apa yang telah cikgu bincangkan kepada anak-anak dalam video 1 dan video bahagian 1 dan bahagian 2 yang pada kali ini, iaitu berkenaan dengan biologi sel dan organisasi sel, iaitu terdiri daripada 4 item. Kita dah bincang 2.1 faktor struktur dan fungsi sel, 2.2 proses hidup organisma unisel, 2.3 proses hidup organisma multisel dan 2.4 aras organisasi. Struktur dan fungsi sel terdiri daripada komponen nukleus, komponen sel iaitu ribosom, nukleus, mitokondria, sentriol, jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, jasad Golgi, kloroplas, membran sel, dinding sel, vakuol, sitoplasma dan lysosom.
Okey, yang kedua, proses hidup organisma unisel. Cikgu dah bincangkan berkenaan dengan ameba dan paramecium. Cikgu telah bincang berkenaan dengan pergerakannya, gerak balas terhadap rangsangan, pemakanan, respirasi, pertumbuhan, perkumuhan dan pembiakan. Ketiga, okey, berkenaan dengan proses hidup organisma multisel, cikgu dah bincang berkenaan dengan kaitan struktur sel khusus dan fungsi sel, kaitan kepadatan komponen sel dan fungsi sel, dan ketiga, kesan ketiadaan komponen sel terhadap sel. Dan akhir sekali, aras organisasi yang bermula daripada sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Sekian dahulu daripada Cikgu Fanida. Kita jumpa lagi dalam bab yang ketiga, Biologi KSSM tingkatan 4. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.